Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi. Kali ini, kita akan membicarakan perkara-perkara yang berkaitan dengan zakat fitrah. Murid-murid yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya Ramadan dan datangnya Syawal, bermulalah saat gembira bagi umat Islam, iaitu kegembiraan meraihkan Aidilfitri. Kerayaan itu sebagai tanda kemenangan setelah sebulan mengekang nafsu bagi mentaati perintah Allah. Namun begitu, terdapat segelintir umat Islam yang tidak dapat menikmati kemeriahan ini kerana kemiskinan. Lantaran itu, Islam mensyariatkan zakat fitrah. Murid-murid yang dirahmati Allah, zakat pada bahasa bererti bersih, suci, bertambah dan subur. Fitrah pula bererti tabiat manusia yang suci dan bersih. Fitrah juga merujuk kepada keadaan manusia yang dilahirkan dalam keadaan bersih dan suci. Dengan mengeluarkan zakat fitrah selepas sebulan berpuasa pada bulan Ramadan, orang Islam yang menunaikan zakat fitrah akan kembali suci seperti ketika dilahirkan. Zakat fitrah pada istilah syarak adalah mengeluarkan makanan asasi sesebuah negara dengan kadar 1 gantang Baghdad dan diberikan kepada orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu sempena berakhirnya Ramadan dan kedatangan 1 Syawal. Murid-murid, apakah hukum mengeluarkan zakat fitrah? Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah fardu ain ke atas setiap individu Muslim yang memenuhi syarat kelayakan zakat fitrah. Murid-murid, bagaimana pula dengan syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat? Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah: pertama, Islam. Zakat fitrah tidak wajib ke atas orang bukan Islam. Kedua, mempunyai harta yang melebihi keperluan makan dan minum untuk diri dan tanggungan pada malam dan siang hari raya. Ketiga, hidup pada akhir Ramadan dan awal Syawal. Bayi yang dilahirkan setelah terbenam matahari pada akhir Ramadan tidak diwajibkan zakat fitrah. Manakala bayi yang dilahirkan sebelum terbenam matahari akhir Ramadan dan meninggal dunia setelah terbenam matahari diwajibkan zakat fitrah. Tentu murid-murid ingin tahu tentang kadar zakat fitrah yang ditetapkan oleh syarak kepada setiap Muslim. Kadar zakat fitrah adalah 1 gantang Baghdad bersamaan 3 cupak atau bersamaan dengan 2.7 kilogram. Bahan yang ditetapkan untuk zakat fitrah adalah makanan asasi sesebuah negara. Sebagai contoh, di Asia, beras, di Eropah, gandum dan jagung, di Asia Barat, tamar dan bali. Kadar zakat fitrah ini adalah berasaskan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud,
Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitrah pada bulan Ramadan sebanyak 1 gantang kurma atau 1 gantang gandum kepada setiap muslim, sama ada hamba, orang merdeka, lelaki, perempuan, kecil dan dewasa. Baginda menyuruh mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang ramai menunaikan solat sunat Aidilfitri. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tunaikan zakat fitrah. Kak Amani, apa itu zakat? Zakat? Faris ingat tak rukun Islam? Kejap ya. Ingat. Baiklah, kalau betul ingat, cuba sebutkan satu persatu. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Kedua, mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Keempat, menunaikan zakat. Iyalah, zakat termasuk dalam rukun Islam. Tapi, apa maksud zakat? Asal makna zakat pada bahasa ialah bersih, suci, bertambah dan subur. Pada syarak pula, zakat maksudnya mengeluarkan sebahagian harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Apa hukum mengeluarkan zakat, Kak Amani? Tentulah wajib. Bukankah zakat tersebut sebagai salah satu rukun Islam? Maknanya, zakat sebagai salah satu asas kepada orang Islam. Betul ke begitu? Alamak, selama ini Faris tidak pernah mengeluarkan zakat pun. Bagaimana ni? Berdosa ke Faris, Kak Amani? Faris, jangan risau. Hukum zakat ni hanya fardu ain kepada mereka yang sudah cukup syarat sahaja. Serupa juga dengan rukun Islam kelima. Ingat tak rukun Islam kelima? Ya, rukun yang kelima ialah menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Pandai. Jadi, zakat pun hanya fardu kepada mereka yang sudah berkemampuan atau cukup syarat. Seperti kita ni Faris, masih lagi di bawah tanggungjawab ibu bapa kita. Maka mereka lah yang mengeluarkan zakat fitrah untuk diri kita. Zakat fitrah? Iya. Zakat fitrah ialah zakat yang wajib ke atas setiap individu Muslim dan Muslimin sempena berakhirnya Ramadan dan kedatangan 1 Syawal dengan syarat-syarat tertentu. Oh, begitu. Lega Faris mendengarnya. Abah, dah bayar zakat fitrah Faris? Belum lah. Nanti sampai di kampung, Abah bayarlah. Janji? Janji. Jangan lupa tau. Yelah. Murid-murid, bilakah waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah? Waktu mengeluarkan zakat fitrah bermula dari awal Ramadan sehingga imam berdiri untuk menunaikan solat hari raya. Baiklah, bagi memudahkan murid-murid memahami waktu mengeluarkan zakat fitrah, sila lihat gambar rajah berikut. Pertama, waktu wajib, iaitu bermula dari terbenam matahari pada akhir Ramadan. Kedua, waktu sunat, iaitu bermula dari masuk waktu solat subuh hingga solat sunat Aidilfitri. Ketiga, waktu makruh,
iaitu selepas solat Aidilfitri sehingga terbenam matahari 1 Syawal. Keempat, waktu haram, iaitu setelah terbenam matahari 1 Syawal. Kelima, waktu harus, iaitu sepanjang bulan Ramadan. Murid-murid yang dirahmati Allah, siapakah golongan yang berhak menerima zakat fitrah? Berasaskan surah At-Taubah ayat 60, 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah ialah fakir, miskin, amil, muallaf, fi riqab ataupun hamba, al-gharimin iaitu orang yang berhutang, ibnu sabil iaitu musafir, dan fi sabilillah iaitu pejuang di jalan Allah. Murid-murid sekalian, zakat fitrah disyariatkan dengan tujuan untuk membersihkan diri manusia daripada sifat bakhil, sombong, tamak, benci, iri hati dan syakwa sangka terhadap orang lain. Zakat fitrah dapat melatih diri kita dengan sifat penyayang, redha, ikhlas dan sentiasa bersyukur. Zakat fitrah juga dapat mengeratkan ukhuwah Islamiah dan menggembirakan golongan miskin semasa sambutan Hari Raya. Murid-murid, jika seseorang itu enggan mengeluarkan zakat fitrah, maka ibadat puasanya tidak sempurna. Diri individu tersebut akan terus dibelenggu dengan sifat bakhil dan sombong. Selain itu, hati juga akan menjadi keras dan tidak berperi kemanusiaan. Orang yang cukup syarat-syarat wajib zakat tetapi tidak mahu mengeluarkan zakat tidak dapat mencapai ketenangan hidup walaupun berharta. Seterusnya akan mendapat kemurkaan Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya? Nak cari siapa? Dik. Abang nak jumpa Amel lah. Amel ada rumah tak? Tak ada orang nama Amil kat sini lah, bang. Lah, bukan orang nama Amel. Abang nak jumpa Amel. Amel? Faris. Amil tu Tok Ki lah. Amil tu gelaran bagi orang yang memungut zakat. Di kampung ni, Tok Ki yang bertugas mengutip zakat. Oh, macam tu. Mana Faris tahu? Osman. Kenapa kamu ni? Kelang kabut je nampaknya. Inilah Tok. Saya nak bayar zakat ni. Kamu ni Osman. Esok nak raya. Baru petang ni baru kamu nak bayar zakat fitrah. Tak elok sebenarnya. Lah, kenapa pula Tok? Antara tujuan wang zakat sebenarnya untuk diagih-agihkan kepada fakir miskin supaya mereka dapat merasai keseronokan menyambut hari raya. Kalau lambat kamu bayar zakat, lambatlah mereka terima bantuan zakat tu. Kalau tak ada duit, tak dapatlah mereka beli baju raya, ya Tok Ki? Pandai pun Faris. Lagipun Osman, kalau awal mereka dapat bantuan zakat, mungkin mereka boleh gunakan wang tersebut sebagai modal berniaga di bulan puasa ni. Kamu bukan tak tahu. Peluang berniaga di bulan puasa ni kan banyak. Ya tak ya juga kan Tok. Tak terfikir saya. InsyaAllah, tahun hadapan saya akan cepatkan membayar zakat ni Tok. Sudahlah. Mari kita masuk ke dalam. Nanti makin lambat pula urusan zakat kita ni.
Ya tu. Eloklah tu. Silakan. Elok juga tu. Demikianlah tadi antara perkara-perkara asas yang perlu kita tahu tentang zakat fitrah. Semoga dengan bertambah ilmu, maka bertambah berkesanlah amal ibadat yang kita laksanakan. Marilah kita sama-sama menyucikan diri, menghiasi peribadi bagi membuktikan kita Muslim, mukmin yang sejati. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.